kelapangan, kesabaran, sanggup menanti ketibaan untuk memuliakan kuliah yang penuh barakah pada tengah hari Jumaat. InsyaAllah. Mudah-mudahan keberkatan tengah hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ilahi bertambah barakah kita menjadi tetamu Allah pada hari ini. InsyaAllah. Dan kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Mari kita ingat balik apakah yang terkandung dalam kalimah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam la ilaha illallah ada 41 sifat. Dalam Muhammadur Rasulullah ada 9 sifat. Jadi mudah-mudahan yang 50 sifat Allah dan sifat Rasul ada di dalam roh kita. InsyaAllah. Maka bertambah keyakinan kita, kemesraan kita, kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Baik, sekarang itu kita jelas kat sini. So Ustazah kata itu nak sambung balik sini. Muka surat 4. maka istilah makhluk. Sebab yang sebelah ni belum lagi. Surat 5. Muka surat 5. Baik, jemaah semua. Mari kita tengok balik catatan istilah makhluk nombor 3 tu ya. Ada 3 istilah merujuk kepada makhluk iaitu hadisun. Hadisun. Hadis ni maknanya baru. Contohnya macam kita. Kita ni maknanya hadis. Asalnya tak ada. Bukan yang hadis Rasulullah tu lainnya. Ejaannya lain. H-A-D-I-T-H. Itu hadis. Yang ini hadisun. H-A-D-I-T-S. Kalau hadis Rasulullah H-A-D-I-T-H. Hadis. Hadis Rasulullah tu perkataan, perbuatan ataupun apa sahaja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan hadis atau sunnah. Ya, sunnah, bukan sunat. Sunat tu lain. Sunat tu maknanya kalau kita buat ni apa hukumnya? Sunat, wajib. Kalau sunnah sama dengan hadis. Perjalanan, perkataan, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini hadisun, hadis. H-A-D-I-T-S. Maknanya benda yang baru. Diciptakan, dijadikan. Ini maknanya makhluk. Macam kita ni lah. Macam alam, syurga, neraka. Semuanya baru. Kemudian yang kedua. Dinamakan mungkin. Mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin maknanya Allah boleh adakan, Allah boleh tak adakan. Kalau Allah adakan, itu maknanya jadi hadis, jadi barulah.
sebab baru Allah ciptakan. Contohnya, apa ya? Yang asalnya tak ada, tiba-tiba ada. Kalau manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan memang dah sedia ada. Allahu a'lam, kita tak tahu apa yang Allah nak jadikan dalam dunia akhir zaman ini. Kalau nak katakan Allah jadikan manusia kepalanya ada tanduk, dah ada dah. Macam binatang, dah ada. Ya, jadi maknanya yang mungkin ni benda yang asalnya memang tak ada untuk suasana sekarang ni, tiba-tiba Allah jadikan. Itu maknanya mungkin ada, mungkin tak ada. Kemudian yang ketiga dinamakan alam. Apa itu alam? Perbezaannya adalah seperti berikut. Contoh. Ini istilah ya. Makhluk yang baru, ada yang sebelumnya belum ada seperti kita yang ada sekarang. Baik, cuba kita tengok nota kaki di bawah tu, nombor 8. Secara lebih terperinci, mungkinat. Mungkin ni maknanya benda yang mungkin. Ada atau tak ada 4 pula. Boleh fikir ke? Ni tengah-hari ni, insya-Allah ya. Allah tolong bantu, tolonglah ya Allah. Beri kami faham ya Allah. Benda mungkin ni benda yang payah kita nak dapat, kena betul-betul. Okey. Mungkin sayu jadu halan. Makhluk yang telah ada sekarang. Contohnya diri kita, langit, bumi, laut, pokok. Ini dinamakan sayu jadu. Sayu jadu maknanya benda yang akan ada. Contohnya kita. Jadi bila mungkin, dia masuk dalam hadis juga. Ya, hadis tu mana benda baru kan? Jadi benda baru yang akan Allah jadikan. Itu dinamakan mungkin sayu jadu. Contohnya mungkin Allah nak jadikan seorang itu hamil anak berapa? Kalau 4 biasa kan? 4 dah ada. 3 dah ada kan? 2, 1 biasalah. Ada 5. Ustazah sekarang ni 1. Masya Allah. Kat mana tu? Brazil. Ibu dia 8. 5. 8. Kembar. Astagfirullahalazim. Hidup semua. Ya Rabbi. Tapi tak ada bapa. Kan? Baitan sama. Mana dia? Ya. Dia mengandung tu Ustazah. Besarnya macam mana? Macam anak kucing kan? Macam anak kucing. Ya. Ya Rabbi. Tengok tu jemaah semua. Mungkin sayu jadu. Maknanya benda itu. Okey, 8. Maknya macam mana? Sehat. Ya Rabbi. Itu menunjukkan apa? Nombor 10 pun ada. Astagfirullahaladzim. Saya baru dengar ada 10, ada 8. Nombor 10 ada bapa. Yang kepala 8 tak ada bapa. Oh. Orang kita lah. Orang Islam. Bukan Islam. Bukan Islam lah. Bukan ya. Itu Allah nak tunjuk pada mereka. Okey, itu maknanya sayu jadu. Allah dah buat. Ada 10. Kita kalau dengar 8, astagfirullahalazim. Kita rasa ya Allah, macam mana ibunya, penderitaannya, betul tak? Ya. Jadi benda yang hadis dia boleh mungkin sayu jadu akan ada. Boleh? Baik. Yang kedua, mungkin makdum. Ba'dal wujud. Makhluk yang sudah tiada setelah ada. Contohnya hari yang telah berlalu, bulan lepas, datuk nenek yang telah meninggal dunia dan lain-lain. Ya, disebut
mungkin makdum ba'dal wujud. Asalnya tak ada, asalnya ada kita. Lepas tu tak ada. Bila tak ada, ia dinamakan mungkin ba'dal wujud. Tak ada setelah ada. Mungkin Macam hari ni hari Jumaat. Semalam Khamis. Maknanya benda itu sudah berlalu. Umur kita dulu sebulan, sehari, sekarang dah puluh. Jadi maknanya dinamakan mungkin ba'dal wujud. Tak ada setelah ada. Sekarang tak ada kan? Sebelum ni ada. Baik. Yang ketiga, mungkin sayu jadu. yang atas tadi mewujud halan. Yang tadi ada mawujud halan keadaannya. Baik. Yang tiga, mawujud sayu jadu. Makhluk yang akan dijadikan, diadakan, akan datang. Contohnya, anak yang lahir, rezeki, hari kiamat, hal ehwal, hari kiamat dan lain-lain. Ya, macam diri kita dah ada, langit bumi dah ada. Laut pokok yang pertama tadi ya, mungkin mawujud halan, makhluk yang telah ada sekarang. Okey. Kemudian yang ketiga, sayu jadu, akan dijadikan. Jadikan apa? Anak. Lepas tu dijadikan selain daripada itu yang asalnya tidak ada. Okey. Yang keempat, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Kalau baca Rumi ni merangkak sikit. Ya, sebab Rumi ni kadang-kadang betul, kadang dia punya makhrajnya tak betul. Okey, jadi mungkin alimallahu annahu lam yujad. Makhluk yang Allah tahu ia tidak akan diadakan. Contohnya keimanan Abu Jahal dan lain-lain. Itu maknanya benda itu dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Jahal tu memang orang yang jahat, jadi Allah tak akan jadikan dia baik. Itu semua adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Mungkin. Mungkin tu maknanya boleh jadi. Macam kita dah ada. Benda yang tak ada mungkin jadi ada atau tak ada. Okey, wallahu a'lam. Boleh. Kemudian kat sini muka surat 6. Istilah. Mungkin. Maksud makhluk yang sudah ada, yang sebelumnya tidak ada, seperti kita yang ada sekarang, dan makhluk yang belum ada, seperti cucu kita yang yang ke-11 ya. Ataupun yang kedua, yang belum ada lagi. Justru kita dipanggil hadis dan mungkin, dan cucu yang ke-11 dinamakan mungkin. Kita dinamakan hadis sebab benda dah ada. Cucu kita dinamakan mungkin. Entah ada, entah tidak. Macam kita kan, bila dah kahwin, nak, ya Allah, kurniakan aku anak soleh. Solehah. Aku nak anak lelaki. Betul ke anak lelaki? Tak pasti. Maknanya bila tak pasti, dia dinamakan mungkin. Ya, baik. Kemudian alam. Apa sahaja selain daripada Allah. Alam. Apa itu alam? Kita ni duduk di alam apa? Alam dunia. Sekarang ni kita dalam surau. Alam apa? Nyata. Alam nyata, alam surau. Surau. Kalau kita duduk dalam rumah, kita ni duduk alam apa? Alam suasana rumah. Kalau dalam toilet, aku duduk dalam alam toilet. Alam. Maksudnya di mana kita mengisi ruang. Maka yang kita isi itu namanya alam.
Ya, maknanya kalau kita duduk almari, almari itu alam kita lah ketika itu gelap, sempit, sampai tak boleh bernafas. Alam. Maknanya apa yang mengambil lapang itu namanya alam. Yang kita tahu alam dunia je dengan alam akhirat. Rupanya apa yang ada dalam dunia ini namanya alam. Kalau kita duduk dalam laut, alam laut. Macam tu. Boleh? Baik. Lepas tu kita pergi kepada yang kedua. Qidam. Sedia ada. Tidak ada. Ya. Yang ke-9 ni. Yang 8. Apa yang belakang? Yang muka surat 5. Muka surat 5. Yang ke-9 ni sambungan daripada yang ke-8. Okey, nak baca Dia sambungan yang istilah mungkin itulah. Baik. 9. Alamun. Menjadi tanda alamat adanya pencipta alam makhluk, iaitu Allah. Jadi bila ada alam, bawah. Bila ada alam, menunjukkan ada pencipta. Alam. Alam bumi, alam dunia, alam langit, alam barzakh, menunjukkan alam itu ada pencipta. Dan 10. Ini adalah arti atau terjemahan. Mana tu yang rujuk kepada nombor? Ada tak nota kaki nombor 9 tu nombor susah. Ni tajuk ni ada nombor 10 ni. Ini nombor 10 dah lain. Ini tentang B, Qidam. Okey Baik, itu maknanya nota kaki. 9 yang di atas. Baik, kita ambil Qidam. Betul ya? Qidam sedia ada. Tidak ada permulaan. Tengok nota kaki nombor 10. Ini adalah arti atau terjemahannya. Apa makna qidam? Sedia. Qidam tu maknanya dah sedia. Boleh rujuk. Jadi nombor 10 ni dia rujuk nota kaki nombor 10. Siapa yang selalu buat tesis, dia adalah nota kaki. Ataupun kalau kita ada baca-baca kitab, dia ada tengok di bawah. Dalam Quran pun macam nota kaki. Itu ya. Baik, jadi kalau kita nak bagi tahu sahabat, kena tengok ni nombor 10, nota kaki nombor 10 di atas. Jadi maknanya qidam, wujud qidam. Apa makna qidam? Sedia ada. Sedia ada maknanya memang dah ada. Macam mana boleh ada? Tak payah fikir. Ada dengan sendirinya. Tak ada yang menjadikan. Kalau kita Adam, tak ada. Kemudian dijadikan. Siapa yang menjadikan? Jawapannya adalah Allah. Kita tak boleh kata siapa yang jadikan kita. Mak ayah aku. Mak ayah aku siapa? Atau nenek aku? Jadi kesimpulannya semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu namanya qidam. Sedia. Memang dah jadi. Okey? Baik. Lepas tu wajib bagi Allah bersifat dengan qidam. Sedia ada. Tidak ada permulaan. Dan mustahil atasnya bersifat dengan hudus. Apa lawan hadis? Hadis tu baru. Baru lawannya lama. Qidam lah nanti. Qidam tu sedia. Okey. Baik, dengan sebab itu lawannya hudus. Hadis lah juga. Bahawa iaitu baru ada setelah sebelumnya tiada. Hudus ni maknanya baru ada. Macam kita. Ada jamak kepada hadis kan? Bukan jamak kepada hadis. Hudus. Ya.
Hadisun baru, hudusun baru, hadisun hudus baru. Ya. Baru. Kemudian hudus baru. Jadi maknanya sedia kemudian diciptakan. Bila diciptakan maknanya benda itu baru. Bila itu daripada segi bahasa. Hadisun hudus baru. Okey. Baik. Sebelumnya tiada. Kemudian yang kedua, kewujudan Allah tiada tanpa ada permulaan. Kerana Allah telah sedia ada sejak azali. Apa azali? Berbeza dengan makhluk. Orang yang sekarang berumur 60 tahun. Dia tidak ada 60 tahun dahulu. Dia baru, atas baru ada selepas itu. Inilah bahasa, ini dah dibarukan. Hadis dengan hudus tadi pun tak faham. Okey, hadis maknanya baru. Hudus maknanya dia jadi jamak. Baru juga maknanya. Boleh. Baik, sekarang Allah itu Singular hadis hidam. Sedia. Sedia maknanya dia sudah ada. Apa lawan ada? Tiada. Apa cakap Arabnya? Adam. Ilek. Kan? Adam. Maknanya Allah itu ada. Lawannya tiada. Allah itu sedia. Lawannya apa? Tak sedia. Maknanya bila tak sedia, benda tu baru. Hudus. Maksudnya adalah baru. Baru tu maknanya ruang. Hudusun. Kalau Allah ni memang dah sedia. Sedia. Apa lawan? Sedia memang dah ada. Tak ada. Bila tak ada, benda yang tak ada maknanya baru. Boleh? Hadis baru. Hudus baru juga. Jadi dia punya kalau hadis tu maknanya perlu plural ya. Kalau hudus tu maknanya jamak. Banyak. Hudus. Okey. Ini baru hidam. Hudus. Hadis baru. Tak boleh? Dua-dua tu. Apa mana hadisun? Baru. Apa mana hudus? Baru. Baru tu maknanya baru ada. Tapi Allah wujud dan sedia. Dah lah ada. Sedia. Maknanya dua tu antara wujud dengan hidam memang dah ada sedia. Sedia tu dia tidak dibuat. Sedia memang tak dibuat. Memang dah ada. Dia dibuat tadi. Ya. Beranak dan tidak diperanakkan pula. Itu nanti huraiannya tak ada siapa buat dia. Bila tak ada siapa buat dia, memang tak ada. Lain tak kena cipta. Which is, manusia tu kena cipta, kena ada suami, kena ada isteri. Ya, itu makhluk. Sedia tu, saya kan ready. Ready. Kita hati orang tak ada. Ready. Dia tidak menciptakan. Tadi Itu yang pertama. Ya. Okey, boleh. dia tak perlukan apa-apa untuk Ada. anak dia. Memang dah sedia, ready. Jadi tak payah cakap. Dia dah ada dah. Ada dah. Tak payah cakap apa-apa. Ada, sedia. Memang dah ada. Kita tu kena buat. Kita kahwin baru dapat buat. Macam tu. Yang kita tak ada. Benar Allah jadikan. Bila jadikan macam ni. Okey. Itu maknanya hadis hudus. Okey. Baik. Jangan pening-pening. Itu belum baca yang apa hari tu? Yang tebal tu, yang saya batalkan tu. Itu lagi pening. Yang awal. Yang awal. Bukan asalnya bukan ini. Saya fikir ini susah sangat tengah hari pula tu. Jadi kita ambil yang simple dulu. Yang ini ke Ustazah? Satu dulu. Ya. Yang sebelum ni? Itu sifat 20. Lain.
Ada Lain. lagi satu, saya tak tunjuk. Saya ada, saya seorang yang ada. Orang lain tak ada. Ilmu tinggi. Yang mana? Tak hak Ustazah nak ajak tu lah, tak jadi tu. Ilmu tinggi lagi. Nanti kalau dah faham yang ni, insyaAllah yang tinggi lah pula. Ni pun baru betul hak ni. Okey. Baik. Kewujudan Allah tanpa ada permulaan. Ini makna kena ingat. Tak ada awal, tak ada akhir. Dia jadi. Macam tu. Tak payah tanya macam mana jadinya. Kalau tanya macam mana jadinya, itu kita. Macam mana kita dijadikan? Melalui air mani macam ni. Lahir ke dunia, jadi baby, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Jadi muda balik. Itu kita. Dah balik. Jadi muda balik tu kan jadinya nyanyuk haram. Oh, Ya. balik lah. Itu muda balik. Na'udzubillah. Okey, baik. Dalil naqli. Naqli maknanya dalil Quran. Dia naqli. Allah berfirman, wal awwalu wal akhiru. Apa maknanya? Dialah yang awal, dialah yang akhir. Maknanya, dia memang dah ready. Yang awal pun dia, yang akhir pun dia. Apa makna yang akhir dunia? Kiamat. Dia tak mati. Kalau mati jadi makhluk. Makna yang ini, nak kata yang awal pun dia. Siapa yang terakhir? Dia lah juga, maknanya dia. Dia lah awal, dia lah akhir. Akhir tak akhir juga tak? Memang tak akhir juga. Tidak akan akhir juga. Tidak akan berakhir. Maksud Itu maknanya, lain dah tak ada. Ya, maksudnya, dialah yang awal, dialah yang akhir. Maknanya, yang lain ni semuanya, katalah, dunia ni dah semua binasa. Bila dunia ni semua dah binasa, rana. Siapa yang ada? Dialah juga, memang dia. Lepas tu, Allah ciptakan alam lain, alam akhirat. Alam akhirat, siapa yang jadi? Allah. Dialah juga. Tapi ingat, alam akhirat kekal buat selama-lamanya. Sebab itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, wal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Jemaah kena sebut, akhir tu macam mana? Maknanya semua benda tak ada, dia juga. Baik. Boleh? Dalil aqli. Ini dalil akal yang dipikirkan oleh orang yang bijak, bukan orang gila. Bukan orang yang tak siuman. Orang yang tak siuman dia akan kata, ya Allah. Dia kata, langitnya, bumi ni punya cantik, tak akan binasa. Dia kata, kalau tak akan binasa, menunjukkan dia tak percaya dengan kewujudan Allah. Mana mungkin dunia yang begitu indah akan binasa. Dia tak ingat bahawa diri dia juga akan binasa. Macam kita ni. Kalau boleh tak payahlah lama-lama hidup kat dunia. Selepas kita bertaubat. Tapi kita ni syukur. Allah beri panjang umur sampai sekarang. Maknanya umur kita ni panjang. Cuma makin dekat. Kenapa panjang? Sampai 60, sampai 40 panjang lah tu. Maknanya sempat dibimbing. Sempat diberi petunjuk dan hidayah. Jadi orang yang selamat. Okey, terus. Jika Allah tidak bersifat dengan qidam, maka dia bersifat dengan hudus. Apa makna hudus? Baru. Jika Allah hadis yang bersifat dengan hudus, adalah dia baru. Maknanya dia baru dijadikan. Atau makhluk, maka dia memerlukan pencipta untuk menjadikannya. Ia mustahil kerana akan membawa kepada apa? Tengok sebelah. Membawa kepada daur. Apa itu daur? Macam roda, pusing.
anak, bapa, datuk. Ya, macam itu. Kecil, besar, tua, pusing. Daur. Satu, daur. Berpusing-pusing. Lalu kembali kepada asal. Tengok nombor 14. Contoh daur. Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B. Tuhan B dijadikan oleh Tuhan A. Jadi, siapa yang menjadikan? Macam kita. Ada mak, ada ayah. Bila ada ayah, naik jadi nenek datuk. Lepas tu, jadi datuk, jadi anak balik. Bersilih ganti. Ya. Daur. Itu yang dinamakan bersilih ganti. Macam tayar. Tayar kereta tu. Dia kat atas, lepas tu dia kat bawah pula. Saya Oh. kat atas pula. Bawah Dia pula. pusing. Lepas tu tukar tayar baru. Daur. Lepas tu, bila dah daur, nanti yang kedua tasalsul. Tasalsul. Daur Tasalsul. dan tasalsul. Sul. Tasal. Jangan tersasul. Lain. Tasalsul. Tasalsul. Cuba sebut betul. Daur dan tasalsul. Berangkai-rangkai. Daurul. Bersambung-sambung terus menerus tanpa kesudahan. Macam itulah. Lahir, muda, tua, mati. Lepas tu hidup balik. Menerima balasan surga. Jadi pusing tak habis-habis. Contoh macam Allah jadikan tumbuh-tumbuhan. Kita makan. Lepas kita makan, jadi apa? Jadi baca. Jadi keluar jadi baja. Keluar ke mana? Ke tanah kan? Bila ke tanah, jadi apa? Jadi baja. Lepas baja, tanam lagi pokok. Jadi pokok balik. Jadi pokok balik. Hasilnya dimakan. Keluar balik, jadi tanah balik. Jadi apapun yang daur dan tasalsul, contohnya banyak dalam dunia. Macam gitulah. Tengok apa yang kita buat? Makan, tidur, lepas tu Kerja, Ustaz. Balik kerja. makan, Tidur, 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 makan, kerja. tidur. Itu kerja. Rehat. Kerja, makan, tidur, rehat. Kerja, makan, tidur, rehat. Tak ada. Pagi, tengah hari, petang, malam. Pagi, tengah hari, petang, malam. Sebelum berlakunya hari kiamat. Sampai kita kata, cepatnya. Tadi baru pukul 10 lah, dah pukul 12. Jadi daur. Pusing. Awal tahun dah, Ya. akhir tahun. Ahad, Dah Jumaat. Ahad, Sabtu. Macam baru jumpa Jumaat semalam. Dah Jumaat. Itu Baru maknanya kamu tidur dah, nak tidur balik. buat kerja takkan habis-habis. Kamu Kerja Betul, ni, Ustazah. Ah. Lagi-lagi kat rumah ni, Ustazah. inilah alam. Betul tak? Okay. Betul. Sekarang ni kita sedang rehat kuliah. Lepas kuliah kita buat kerja. Lepas kerja lapar, makan. Lepas makan tidur malam. Itu maknanya daur dan tasalsul. Berpusing macam roda yang tak pernah putus. Asyik makan, tidur, rehat, kerja. Itulah daur dan tasalsul. Jadi kalau Allah itu baru, tentu ada penciptanya. Kalau ada penciptanya, maknanya tak habis-habis. Jadikan B, jadikan C, jadikan B. Tidak ada kesudahan. Okey, boleh? Maknanya sedia ada. Sebab itu, jangan fikir tentang Allah. Fikirlah tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Dia macam tu. Tak payah fikir macam mana ya Allah jadi. Macam raksasa ke? Raksasa. Macam tak ada macam. Kalau macam, maknanya kita jadi sesat. Baik. Terus C. Kedua dah. Jam tu pukul 9. Tak kedua Ustazah. 29 minit.
9. 29 minit. Kita sampai pukul berapa? Pukul 2. Okey. Ada kelas kan? Tak ni? Ha? Ada kelas kan? Saya ada mesyuarat di Khamis. Pukul? 2. Tadi sebenarnya anak saya bawa kereta, dia ambil anak dia lambat. Sampai rumah pukul 1. Jadi tak apa solat dulu. Okey. Abang corak ke rumah? Macam mana? Nak berhenti ke nak terus? Berhenti saja. Linda. Nanti. Ni yang di layar sana. Ustazah, ikut Ustazah lah. Ha? Ikut Ustazah lah. Ustazah yang kalau ada tambah apa satu program. boleh. 5 minit, 10 minit. Ini Kami sama Saya dengan boleh yang tadi je, lebih Ustazah. kurang. Boleh ya? insyaAllah Baik. boleh. Boleh. 3. Boleh, Baqa. Apa makna baqa? Kekal. Tidak Kekal. ada pengakhiran. Sebab itu disebut awal, akhir. Bila awal, bila akhir. Dan bila kekal. Bila kekal, maknanya benda ini tak berakhir. Takkan berakhir. Apa nak kata kekal? Sentiasa ada. Senantiasa ada. Memang ada kekal. Kita Akhiran. tak kekal, Tak kekal. hilang. Tak ada. Mati. Baik. Wajib bagi Allah bersifat dengan baqa, kekal, tidak ada pengakhiran, dan mustahil atasnya bersifat dengan adam. Apa adam? Tiada atau fana. Fana tu binasa. Binasa dengan tiada tu samalah. Wujud adam, baqa, fana. Fana maknanya binasa atau turuwul adam. Turu al-adam. Turuwul adam. Kedatangan tiada atau binasa. Maknanya Allah itu baqa, kekal. Kekal. Wujud, ada, kemudian kidam, sedia, kemudian kekal. 3 ini yang tidak boleh dipisahkan. Ada, sedia, kekal. Nak kata apa? Okey. Baik. Okey. Lepas tu. Kan ada jawab Waisan kan? Soalan tadi tu. Jawapan dia sama. Ya. Wujud, kidam, baqa. Maksudnya sama. Ada, sedia, kekal. Bila dia ada, dia memang dah sedia. Dan dia memang kekal. Boleh. 3 ni, dia maksudnya satu. Dalam dia ada, dia sedia, dia kekal. Nanti yang keempat, dia lain. Okey. Tuhan. Tunggu, akan datang. Kewujudan Allah tidak ada pengakhiran atau kebinasaan yang disebut dengan kekal. Kekal tu maknanya hakiki. Apa hakiki? Hakikat. Hakikatnya memang kekal. Dasarnya memang kekal. Hakikat. Ya. Baik. Apa dalil nakli? Cuba sebut. Wal awalu wal akhiru. Sama dengan dalil tadi. Wujud. Idam. Tidak. Wujud, idam, baqa. Dalil akli. Apa akli? Dalil akal. Jika Allah tidak bersifat dengan baqa, kekal, maka dia binasa. Mustahil atas Allah kerana ia adalah sifat kekurangan dan maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Naqais. Ya, naqais. Kalau ija jawi, nun, qaf, alif. Ya, nun, qaf, alif, hamzah, sad. Itu maknanya naqais. Ni kalau saya baca ni kadang-kadang tak betul ni. Naqais. Ya. Kalau Arabik ni mana betul lah. Naqais. Nun, qaf, alif, hamzah. Hamzah ada rumah. Sad. Ya. Tengok Linda. Macam ni Linda tulis.
Man. Tak tulis. Tak tulis. Ha. Tak tulis Ustazah. Man. Cepat. Tak ada. Tak ni. Ustaz nak tulis ya. Ustazah tak tulis kan? Ha. Put now. Mana? Tak tadi Ustazah dah tengok. Ya. Ni. Ustaz tengok tak keluar ni. Nun, Tak keluar Qaf, ni kata. Alif, Hamzah, Sod. Ha. Oh, Hamzah kat situ. Naqais. Ha. Okey. Ustaz nak bakar. Ha. Tunduk. Bakar. Rugi ke apa tak man? Ha. Belagak di situ. Naqais. Tapi apa dia H kat kamu? Habis dalam tajwid dalam bahasa ish tu nak transfer bahasa Melayu macam mana? Sod. Is. Kalau salah eja tu jadi shim lah. Ya. Ha. Ha. Is bahasa Ish. Melayu nak tulis is macam mana? Sod. IDH. Kan? Ha. Takkan nak tulis IDH. Itulah. Ish. Naqais. Oh, is. Ish. Ha. Kalau itu macam is kan? Ha. Ha. Ish. Macam Sebab shim. itu kadang-kadang Al-Quran dilarang ditulis dengan rumit. Dia merubah makna kalau kita tak tahu dia punya Arabiknya. Kalau kita dah baca bertalahi baru boleh kita tulis bahasa Jawian kan? Ya. Bukan Jawi, sebab Rumi. Ha. Okey, Kan? terima rumit. Sebab dia punya maksudnya lain. Macam Bismillah dengan Assalam tu kan? Ya. Baik. Okey. Apa mana naqais? Kekurangan. Baik. Ni 16 ni yang mana? Oh ya. Baik. Tengok 16 atas nota kaki. Ada 10 makhluk yang tidak binasa. Ha. Dia tak binasa. Apa dia? Syurga, neraka, Lauh Mahfuz, Arash. Apa Arash? Yang di atas kita kan? Dacing. Kan? Dacing. Penimbang tu lah. Bukan. Kan itu mizan. Betul. Arash. Yang orang duduk. tempat duduk Allah kan? Kalau aras tu maknanya kuasa. Tempat duduk Allah kursi. Kuasa Allah. Allah tak duduk atas kursi. Kan dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyuhu. Luasnya kursi Allah. Maknanya kuasa Allah. Bukan. Bukan Tempat kursi. duduk. Kalau tempat duduk macam kita ada bihat. Okey. Kolam. Apa kolam? Pen. Bukan. Tulisan. Kursi. Roh. Ajam azan. Ini maknanya tulang kecil. Apa ni nak bunyi? Jadi. AJBN. Ha? Azan. Maknanya tulang. Ni tulang belakang ni. Tulang tumit. Tulang subi. Ya. Tu ya. Ujung tu kan ekor. Tulang kecil seperti biji sawi di punggung manusia. Jasad para anbiya dan syuhada. Apa mana jasad para anbiya? Angkor. Dia maknanya tidak binasa. Jasad tu dia punya badan kita lah Ya. kan? Macam syuhada. Syuhada maknanya badan dia tak reput. Sebagai tanda jihadnya. Kalau dia dengan berpakaian putih, macam itulah. Kapan tak. Ya, dengan kapan dia maknanya tidak dimakan oleh tanah. Tak jadi tanah kerana dia kemuliaannya dengan iradat Allah. Okey. Apa lagi? Syuhada. Kekal ini disebut dengan kekal aradi. Kekalnya 10 ni dinamakan aradi, baru datang. Adakah benda ini jadi sendiri? Tak. Siapa yang jadikan? Allah. Jadi bila Allah jadikan dia, maknanya dia hadis, dia baru. Walaupun dia baru, tapi jasadnya bila hari kiamat dia tetap kekal. Syurga baru ke lama? Baru. Neraka baru. Allah jadikan, tapi dia kekal.
Kalau syurga binasa, kita nak duduk mana? Habislah. Neraka binasa tak? Ha? Neraka binasa. Tak binasa. Binasa kan? Tak. Kekal. Buat selama-lamanya. Sebab itu orang kafir, duduklah engkau dalam neraka selama-lamanya. Selagi tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham ya? Jadi maknanya 10 ni tidak binasa, tapi dia bukan seperti Allah. Dia dijadikan, tapi aradi, baru datang. Baru datang selepas berlaku akhirat. Ya, baik. Kemudian 17 ni kat mana? Ni ya. Dialah yang awal, dia yang akhir. Tengok dalam surah Al-Hadid, muka surat 50, surah yang ke-57 ayat 3. Baik. Akan datang kita masuk dalam yang keempat. Ini baru lain sikit. Wujud tidak baqa adalah sama. Ada, sedia, kekal. Kemudian ada benda yang Allah jadikan tetapi dia kekal. Kekal itu dinamakan aradi. Apa makna aradi? Kekal datang. Baru datang. Sebab dia diciptakan dan dia diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi tu saya faham dia. Apa beza kiamat dengan akhirat? Kiamat, bezanya kiamat kehancuran. Hancur dulu. Sebab itu disebut dalam amma yatasaalun. Mereka asyik bertanya-tanya. Anin naba'il azim. Tentang berita besar. Apa berita besar tu? Dia kata, apa dia? Kiamat. Apa tu kiamat? Kehancuran. Maknanya, segala yang ada dalam dunia ini akan hancur. Bila dah hancur, maka datanglah satu alam yang dinamakan alam akhirat. Jadi kiamat Neraka dah susah. Akhirat tu Belum lagi. Belum. Baru perhimpunan. Kiamat dulu, kehancuran dulu. Bila lah kehancuran, maka datanglah hari akhirat. Hari akhirat, hari pembalasan. Yaumul jaza, hari pembalasan, hari dihisab. Dengan sebab itu, dia kena kiamat dulu. Sebab itu disebut dalam surah Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi semua digoncang, habis semua. Manusia bertanya, apa jadi? Apa jadi? Allah kata inilah kiamat. Kamu semua akan kembali kepada Allah. Dan kamu semua kami akan hidupkan semula. Macam mana kita boleh hidup? Yang tadi itulah zarrah tadi itu. Tulang belakang. Itu yang jadi benih balik. Allah hidupkan balik. Sebab itu bila dihidupkan balik jadi muda-muda belaka. Macam baru lahir. Semuanya jadi anak dia. Ke akhirat tu masa kita dihidupkan balik tu kita dalam keadaan semua muda Semuanya muda. Itu orang dalam syurga. Tetapi ketika kita berada di yang berhisab. perhimpunan, macam-macam gambaran. Ada yang kepalanya di bawah, ada yang ya Allah. Masa tu dah lalu sirat mustaqim. Sirat tu setelah kita dihisab, ya, setelah kita dihisab, tengok apa catatan baik. Okey, barulah meniti titian siratul mustaqim. Titian siratul mustaqim, titian siapa yang selamat maka masuklah ke syurga. Siapa yang tak selamat maka jatuhlah dia ketika meniti titian siratul mustaqim. Maksudnya sebelum ke syurga lalu di neraka dulu. Jadi orang yang beriman yang tidak akan mencium neraka, dia terbang je lah. Itu yang dinamakan diterbangkan oleh kenderaannya.
Itu yang macam orang kata rambut dibelah 7. Sebabnya rambut selai dibelah jadi 7. Yang kecilnya, tajamnya. Mana kena hati-hati. Alangkan batang pinang punya besar pun macam ni. Selai. Tak boleh minang, tanya untuk lepas. Ini sebenarnya selai dia mengikut kepada timbangan amalan kita. Kalau amalannya memang ahli syurga tanpa hisap atau hisap yang begitu mudah, dia tengok macam nak pergi masjid aja terbang, zoom, naik kapal terbang. Ada tunggangan tak? Tak ada tunggangan ni. Okay? Itu dia. Okey, jadi kiamat dengan akhirat lain. Kiamat dulu. Kiamat tu maknanya kehancuran. Hancur dulu. Ya. Macam mana? Arodi benda yang baru datang. Selepas kiamat lah. Kiamat lah. Bila dah berlaku, maknanya mereka ini tak binasa. Benda itu ada. Walaupun semuanya hancur, tapi benda itu ada. Contohnya macam syuhada tadi kan dia dah dikebumikan di tanah. Tapi di akhirat nanti macam itulah keadaan tubuh badan. Dia pakai Tidak baju apa yang dia pakai tu lah kan nanti masa dibangkitkan tu. Ya, ketika dibangkitkan. Syuhada, apa? Mati syahid, mati dilahirkan lagi, bayi kan? Lemas, kemangan. Bayi Bayi macam kan? keadaan dia lah. Bayi tak. Dan terus yang tu kan? Bayi dia dibangkitkan. Maknanya keadaan dia bayi macam mana? Kalau dia tanpa hisab, masuklah syurga tanpa hisab. Itulah yang akan jadi bidadari, bidadara yang melayani kita. Duduk dengan Nabi pun, Nabi Sulaiman. Nabi. Nabi pun yang jaga dia tu. Nabi Ibrahim. Kan jaga Yang saya- bayi tu. jaga baby. Dia dijaga Nabi Sulaiman. ini hafazah. Ketika dalam rahim yang menjaga baby dalam rahim ni hafazah. Tak, bila Kalau dia mati meninggal, dilahirkan tu. meninggal dia akan dijaga oleh Nabi pun yang jaga dia dekat sana sebagai zidan tu. Wildanum mukhalladun tu ya. Dia jadi bunga-bunga di taman syurga. Masa tu Itu mak dia tu. maknanya ganjaran. Bila dia mati, maknanya dia tidak akan dicun neraka. Maka dia wildanum mukhalladun. Dia jadi anak-anak yang suci. Ada Nabi yang jaga dia kat sana. Nabi bukan Nabi Ibrahim. Nabi rasa Nabi Ibrahim dia baca dengar nama tu. Nabi Khidir alaihissalam. Bukan Kan, Nabi. Nabi Ibrahim di sana. Cuba ingat balik. Bulan depan. Nanti Cuba. Okay. Ustazah gerak dulu Ustazah sebab insya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Masya-Allah. Nabi Ibrahim dengan Sarah. Okay, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Cuba lagi. Ambil. Terima kasih Ustazah. Ya, saya Ustazah. semua Assalamualaikum. Ustazah. InsyaAllah hafal betul-betul. Daur, tasalsul, hadis, wudhu, siapa benda tu. InsyaAllah. Baik. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Barokah InsyaAllah. semuanya barokah.